Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Sihat insya-Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Jadi pertama kali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Taala bagi kita lagi rezeki untuk kita berkumpul pada pagi ini, untuk kita hadir di majlis ilmu lah, kan. Kerana ilmu tu lebih berharga daripada kekayaan. Dalam satu kalam ataupun perkataan ni yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, tapi tak pasti adalah adakah betul perkataan tersebut tu kembali kepada Sayyidina Ali, cuma makna kalam tu sahih, makna kalam tu betul. Apa kata-kata tu, iaitu ilmu itu lebih penting daripada harta, daripada kekayaan. Kerana kekayaan kita harus menjaganya. Betul tak? Kalau seseorang tu ada harta, maka dia kena jaga harta dia. Dia kena jaga kekayaan supaya dia tidak ditimpa kemiskinan lagi. Bila dia dah kaya, dia kenalah jaga supaya dia terus kaya. Adapun ilmu sebaliknya. Ilmu ini yang menjaga kita. Apabila seseorang tu ada ilmu, ilmu itulah yang menjaga kita. Betul tak? Sebab dengan ilmu kita dapat elakkan kita daripada melakukan kesalahan, kekhilafan, maksiat dan sebagainya. Jadi apabila Allah Ta'ala pilih kita untuk hadir di majlis ilmu, maka itu satu nikmat yang besar dalam kehidupan kita. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala al-fawaidun nahwiyah al-kubra. Jadi hari ni kita startlah apa itu ilmu nahwu. Kita dah bincangkan, kita dah kenal apa itu ilmu nahwu minggu lepas. Daripada segi faedahnya, daripada segi kelebihannya, daripada segi hukumnya dan sebagainya. Jadi hari ni barulah kita nak start orang kata apa? Belajar pasal ilmu nahwu ni sendiri. Jadi yang pertama, ta'rifu ilmin nahwu. Jadi ta'rif ilmu nahwu. Kita minggu lepas kita dah tengok kan, kita jelas. So kita lajulah sikit dekat ta'rif dia. An-nahwu lughatan al-qasdu. An-nahwu daripada segi bahasa, al-qasdu tujuan. Tujuan. Jadi untuk belajar ilmu nahwu ni daripada segi bahasa adalah tujuan. Tujuan untuk apa? Untuk kita mampu membaca kitab Arab. Untuk kita mampu memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabawiyah. Yang kedua, kemudian seterusnya wastilahan, daripada segi istilah. Ini yang kita nak tahu. Iaitu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalim i'raban wa bina'an. Daripada segi istilah yang ulama letak untuk kita kenal apa itu ilmu nahwu, iaitu satu ilmu dengan asas-asas, dengan usul-usul ataupun asal-asal, yu'rafu biha, yang diketahui dengannya apa itu keadaan-keadaan di akhir-akhir kalimat, awakhirul kalim, akhir-akhir kalimat. Kerana ilmu nahwu hanya membahaskan keadaan akhir kalimat, tidak membahaskan harakat sebelum-sebelum akhir, tak, hanya membahaskan harakat di akhir kalimat sahaja. Daripada segi i'rab ataupun bina, adakah kalimat tersebut itu kalimat yang di i'rab ataupun bina. Bina tu tetap dengan baris tersebut. Datanglah apa jua amil, apa jua keadaan di mana tempat dia tetap dalam harakat yang sedia ada. Terus al-kalamu 'inda an-nuhah, kalam, perkataan di sisi ulama nahwu. Nuhah tu maknanya ulama nahwu. Ulama nahwu. Jadi al-kalamu 'inda an-nuhah, al-kalamu 'inda an-nuhati ma jama'al quyud al-arba'ah. Kalam, perkataan-perkataan di sisi ulama nahwu,
ulama nahwu meletakkan 4 quyud. Quyud ni apa? Quyud ni kita panggil macam syarat lah, kan? Ikatan, kan? Ikatan, pengikat. Maksudnya kalam ni sebenarnya luas, tetapi yang dibahaskan di dalam ilmu nahwu 4 sahaja ulama letakkan. Macam tu. Kalam tu luas, tapi yang ulama letakkan supaya di dalam ilmu nahwu bila kita sebut al-kalamu fi ilmin nahwu, kita tahu ada 4 je. Kan? Iaitu yang pertama al-lafzu, kan? Lafaz. Kan? Kharaja bihi, yang terkeluar daripada lafaz, iaitu niat. So niat ulama tak bahas, ulama nahwu tak bahas. Kan? Ulama nahwu hanya bahas al-lafaz, kan? Yang keluar daripada lisan. Jadi diterangkan apa itu lafaz. Kemudian tarkib. Kan? Tarkib ni kita kata susunan lah. Kan? Dia tarkib ni maknanya mestilah, kan, 2 kalimat ke atas. Kalau 1 kalimat tidak dipanggil tarkib. Tu maksud tarkib. Kan? Mesti ada gabungan. Kemudian wal ifadatu, kan, faedah. Maknanya kalam ini mestilah memberi faedah. Kalau tak memberi faedah, kita tidak panggil itu kalam. Contohnya saya. Apa makna saya? Kan? So saya suka, tak ada faedah kat situ. Kan? Sebab apa? Orang tak faham pun. Faedah ni maksudnya memberi kefahaman. Kan? Kalau tak, orang tak faham, maka itu tidak dipanggil kalam. Jadi dia sebut apa itu al-ifadah. Kemudian yang terakhir al-wad'u. Wad'u yang dimaksudkan di sini adalah maksudnya al-mu'tamadnya. Wad' yang dimaksudkan di sini adalah bahasa Arab. Maksudnya kalam tersebut mestilah dalam kalimah Arabiah. Kalau bahasa lain, maksudnya bahasa Melayu, Perancis dan sebagainya, itu tidak dipanggil kalam di dalam ilmu nahwu. Okey, kita tengok satu-satu. Kan? Apakah yang dimaksudkan dengan lafaz? Al-lafzu, kan? Al-awwal al-lafzu. Al-lafzu lughatan, lafaz daripada segi bahasa, iaitu at-tarhu war-ramyu. Tarh ni maksudnya buang. Kan? Ramyu tu maksudnya lempar, baling. So lafaz daripada segi bahasa iaitu baling ataupun buang. Sebab tu kalau kita cakap diberi misal dekat sini, taqulu lafaztun nawah. Aku melempar, aku membuang, membaling an-nawah. Nawah tu maksudnya biji tamar. Butir kurma, biji tamar lah. Jadi kenapa cakap lafaz tu nawah? Sebab lafaz tu di sini memberi makna buang, lempar. Bukan memberi makna melafazkan, tak. Maksudnya buang. Lafaz tu nawah. Aku membuang apa? Aku telah membuang biji tamar. Ai ramaituha, iaitu aku melemparnya, membuangnya. Jadi yang kita nak tengok maksud lafaz di sini daripada segi istilah. Apa itu lafaz dalam istilah? Wasautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, iaitu suara. Lafaz ini mestilah bersuara, yang mana suara tersebut merangkumi, meliputi atas apa? Setengah daripada huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni maksudnya alif tu lah, alif bawah sampai ya tu, itulah huruf hijaiyah. Jadi mestilah suara tersebut, suara yang keluar tersebut mestilah memperdengarkan apa? Memperdengarkan huruf-huruf, mengandungi huruf-huruf hijaiyah. Kalau mengandungi huruf ABC dan sebagainya tu, tak, itu tidak dipanggil kalam dalam ilmu nahwu. Faham? Yang kedua, al-thani al-murakkabu. Okey. At-tarkibu lughatan wad'u asy-syai'i 'ala asy-syai'. Tarkib daripada segi bahasa iaitu meletakkan sesuatu ke atas sesuatu. Maksudnya susun sesuatu ke atas sesuatu. Maknanya apa yang kita faham dekat sini, kalau kita kata kita susun buku. Maksudnya sekarang ni kita rakkabtul kutuba 'alal maktab. Contoh, aku susun buku aku di atas meja. Rakkabtu ataupun rakibtu al-kutuba 'ala maktabi, atas meja. Tapi yang kita nak tengok di sini iaitu makna daripada segi istilah, kan? Supaya kita faham apa yang dimaksudkan dengan at-tarkib di sini. Bukan kita nak cerita pasal susun, tak. Kita nak cerita iaitu huwa ma tarakkaba min kalimataini fa akthar tarkiban isnadiyan. Iaitu apa yang disusun daripada 2 kalimat dan
ke atas. Maksudnya dua kalimat dan lebih lah. Lebih daripada dua kalimat itu, dua kalimat ke atas kita panggil tarkib. Kalau satu kalimat, contohnya Zaidun, kita belum dipanggil itu adalah tarkib. Tak, mestilah dua kalimat. Zaidun qaimun, ja'a Zaidun, itu barulah kita panggil tarkib. Jadi, okey, tulis sikit je. Mana tu tadi? Oh, ni. Jadi tarkib. Sekejap. Sorry lah, tulisan tak lawa sikit. Jadi tarkib ni ada tiga. Tarkib ada tiga. Yang pertama, kita ada tarkib idhafi. Tarkib idhafi ni, dia ini terjadi dengan ada apa? Mudhaf dengan mudhafu ilaih. Itu basic lah, kita tahu. Tarkib idhafi iaitu ada dalam kalimat tersebut ada mudhaf, ada mudhafu ilaih. Dan mudhafu ilaih mestilah daripada dua nama. Min ismain, mestilah dua nama. Contohnya Abdullah. Abdullah. Jadi Abdun ni satu, iaitu nama Abdun, kata nama, mestilah ada daripada dua kata nama. So Abdun ni satu kata nama, Allah ni kata nama juga. Jadi digabungkan, sebab tu dia panggil tarkib, sebab dia adalah gabungan. So yatakawan min ismain, dia ini terjadi daripada dua kata nama kemudian jadi satu. Maksudnya makna dia tu memberi faedah. Abdullah, hamba Allah. Relate, kita kata relate. Kemudian yang kedua, tarkib masji. Tarkib masji ni contohnya Hadramaut. Tarkib masji ni, dia ini daripada dua kata nama, tetapi dua kata nama yang tak boleh dipisahkan. Kalau yang ni kita boleh pisahkan. Abdullah, kalau kita pisahkan Abdun, okey, tak ada masalah. Contoh nama dia Abdun, tak ada masalah. Tapi nama Allah tak boleh lah, maksudnya kat orang tu. Nak kata dia boleh dipisahkan. Allah zat, zat al-muqaddas, zat yang suci. Jadi boleh dipisahkan. Tetapi Hadramaut, dia daripada dua kata nama juga. Tetapi kita, kalau kita pisahkan tu, kita tak faham. Hadramaut ni nama tempat, nama tempat di Yaman. Jadi jom kita pergi Hadrah, orang tak faham. Kalau kita cakap dengan orang Melayu, mungkin benda tu ma'ruf, jom kita pergi Hadrah, mungkin kita pergi makan dekat Mat'am Hadramaut. Tapi kalau kita cakap dekat orang Arab, jom kita pergi Hadrah, orang Arab tak faham. Pergi Hadrah apa ni? Hadrah ni apa? So dia tak boleh pisahkan. Sebab dia nama tempat. Macam juga Sibawayh. Sibawayh, nama ulama nahwu tahu kan? Asalnya daripada perkataan Siba dengan Wayh. So kalau siapa ulama nahwu? Siba. Orang tak kenal. Maksudnya kena letak Sibawayh. Maksudnya tarkib masji ni, dia daripada dua kata nama, tapi dia tak boleh dipisahkan. Dia cantumkan, kemudian lahirlah satu kata nama. So Hadramaut ni nama tempat. Tu beza dia dengan sini. Sini kita boleh pisahkan. Kalau kita pisahkan Abdun, tak ada masalah pun. Abdullah kita pisahkan, tak ada masalah. Still memberi makna, orang faham. Oh, dia ni hamba, Abdun. Contoh Abd. Dalam bab kita kata bab jariyah, bab hamba nanti dekat fiqh, perkataan yang digunakan Abd. Hadza Abdun li Ahmad. Tapi kalau yang ni tak boleh dipisahkan. Orang tak faham. Kalau tarkib isnadi ni, okey, tarkib isnadi ni dia sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Tamam. Jadi tarkib isnadi dia diambil ataupun dinaqalkan, dipindahkan daripada, sama ada daripada jumlah ismiyah. Boleh tak? Tepi sikit. Jumlah
ismiyah dan ataupun daripada jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah kat sini apa? Zaidun qa'imun. Tawan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tu maksudnya jumlah yang dimulakan dengan isim dahulu. Jumlah fi'liyah yang mula dengan fi'il dahulu. Contohnya fatahallahu. Buruknya tulisan. Oh ya ke? Tak nampak ah? Nampak? Oh faham? Jadi jumlah tarkib isnadi ni sama ada dia daripada jumlah ismiyah, kan? Contohnya Zaidun qa'imun, ataupun daripada jumlah fi'liyah, kan? Iaitu contohnya fatahallahu, Allah Ta'ala telah memberi pembukaan. So tarkib kita kata ada 3, kan? So at least kita tahu tarkib ni, kalau orang tanya tarkib ada berapa, kita tahu tarkib idhafi, kita ada tarkib masji, dan kemudian kita ada tarkib isnadi. Tamam. Terus. Jadi yang dimaksudkan dekat sini, tarkib dekat sini dia kata mestilah tarkib isnadian. Tarkib isnadian. Sebab tarkib isnadi ni yang memberi kefahaman. Sebab kat sini belum memberi kefahaman, betul tak? Sebab Hadramut. Okey, kita sebut Hadramut. Han nak cakap apa ni? Kenapa han sebut Hadramut? Orang tak faham. Abdullah. Okey, Abdullah. Okey, tak ada masalah dengan Abdullah. Apa masalah Abdullah? So kita benda tu tak faham. Tapi kalau kita cerita pasal tarkib isnadi, orang faham. Zaidun qa'imun. Oh, Zaidun ni adalah orang yang berdiri. Faham? Fatahallahu, Allah Ta'ala telah memberi pembukaan ke atas ilmunya. So yang dimaksudkan dekat tarkib dekat sini, tarkib isnadian. Faham tak? Sebab tu dia muallif tulis tarkiban isnadian. Sebab tarkiban isnadian ni menunjukkan kepada kalam, sebab dia memberi faedah. Faham tak? Terus al-mufidu. Al-mufidu tu maksudnya memberi faedah lah. Daripada segi bahasa ma'afada, apa yang berfaedah. Maksudnya apa yang berfaedah itulah ma'afada. Mufid tu maknanya ma'afada daripada segi bahasa. Tetapi daripada segi istilah, ma'afada faidatan yahsunu sukutul mutakallim 'alayha bihaitsu la yasiru as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Daripada segi istilah, apa itu al-mufid? Al-mufid memberi makna ma'afada faidatan. Apa yang memberi satu faedah, yahsunu sukutul mutakallim 'alayha, yang mana dengan diamnya mutakallim itu, yahsun tu cukup ataupun sebenarnya baik dekat sini. Okey, kita baca sampai habis. Dengan sekira-kira bihaitsu la yasiru as-sami', tidak menjadikan orang yang mendengarkan. Sekarang ni ada mutakallim. Mutakallim tu yang bercakap lah. Sami' ni orang yang mendengar. Muntaziran li syai'in akhar, menunggu akan sesuatu yang lain. Maksudnya macam mana? Contohnya, ana cakap, aku suka, ana uhibbu. Okey. Sekarang ni, adakah benda tu memberi faedah? Tak. Sebab apa? Sebab sami' masih menunggu. Masih menunggu sesuatu. Dia ni suka apa? Faham tak? Sebab tu dia kata kat sini, mufid. Mesti memberi faedah. Kalau tak memberi faedah, ana uhibbu. Oh, okey. Itu lafaz. Itu juga kita kata ada tarkib kat situ. Tetapi, masih belum memberi faedah. Saya suka apa? Saya suka makan. Saya suka tidur. So, sebab tu dia kata, apa yang memberi satu faedah dengan sekiranya jika al-mutakallim itu sukut, diam, menjadikan apa? Menjadikan sami' tu tidak lagi menunggu benda yang lain. Maksudnya bila dia dah tak tunggu, maknanya kalam itu beri faedah. Sebab saya suka makan, jelas benda tu. Faham tak? Ana uhibbul akl. Benda tu jelas. Dia tak tunggu lagi. Oh, suka apa? Suka makan, jelas. Tapi kalau saya suka, tak jelas lagi. Faham tak? Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir daripada quyud arba'ah tadi, iaitu al-wad'u. Al-wad'u lughatan al-wiladah. Wiladah ni maksudnya kelahiran. Kerana apa? Kerana nanti di dalam bab fiqh akan ulama pakai perkataan wad'. Wad' kat sini maksudnya hamil. Wad'ul hamil maksudnya lahirlah anak tu. Wad'ul hamil tu maksudnya lahirlah, kelahiran. Itu maksudnya wiladah. Tapi bukan kita nak cerita pasal kelahiran, tak. Kita nak tengok dekat
istilah dia, iaitu wastilahan huwa kalamul arabi, iaitu kalimat-kalimat Arab, kharaja bihi, terkeluar daripada kalimat bahasa Arab, iaitu selain bahasa Arab. Tetapi setengah ulama mentafsirkan wada' dekat sini, iaitu wafassarahu ba'duhum bil qasdi. Yang dimaksudkan dengan wada' dekat sini al-qasdi. Qasdi itu maksud dia apa? Cakap tu ada tujuan. Kharaja bihi, kalau cakap tu tanpa tujuan. Maksudnya tanpa tujuan tu, contohnya orang yang dalam mabuk, dalam keadaan mabuk, dia cakap ataupun orang gila. Maksudnya mestilah cakap tu mempunyai tujuan. Ataupun kita panggil mutayaqqidan, dalam keadaan berjaga. Kalau dia tu orang yang tidur, naim, maka dia tak ada macam contohan mengigau, kita cakap apa dia ni cakap ni, tak tahu, tak faham pun. Sebab itulah ulama letakkan makna yang kedua bagi wada' ini, iaitu mestilah mempunyai tujuan. Faham tak? Gitulah. Okey. Seterusnya aqsam. Jadi pembahagian bagi kalam, pembahagian. So kita dah tahu okey, apa yang sebenarnya yang dalam kalam ni, terkandung dalam kalam yang dibahaskan dalam ilmu nahwu. Kemudian pembahagian kalam ni terbahagi kepada 3. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun, iaitu isim, fi'il dan juga haruf. Okey. Isim itu apa? Falismu lughatan ma dalla ala musammahu. Daripada segi bahasa, iaitu apa yang menunjukkan ke atas yang dinamakan. Apa yang menunjukkan ke atas yang dinamakan. Maksudnya kita nak tahu satu benda tu, kita tahu nama dia. Contohnya kucing. Okay, kucing tu kita letak nama dia apa? Comel, si comel. So kita kenal, madalla ala musammahu, apa yang menunjukkan ke atas yang dinamakan. Maksudnya kita tahu, okey, kucing ni, dia ni nama dia comel. Faham tak? Itu. Tetapi daripada segi istilah, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin, iaitu satu kalimah yang menunjukkan atas satu makna pada dirinya, pada diri kalimah tersebut, dan juga tidak diselarikan, walam taqtarin, dan tidak diselarikan, tidak selari dengan apa? Dengan waktu. Walam taqtarin bi zamanin, dia isim ni dia tak bahas pasal waktu. Okey, ma dallat ala ma'nan, maksudnya apa yang menunjukkan ke atas makna pada dirinya. Kalau kita sebut apa nama, contoh kita letak satu nama Zaidun. So kita tahu, Zaidun ni makna dia sekian sekian sekian. Dia ni seorang lelaki yang di Jordan dan sebagainya. Faham tak? Contohnya nama ana lah Fawaz. So kita tahu makna Fawaz ni iaitu apa? Daripada perkataan faza yafuzuan atau fawaza yufawwizu. Fawaz, yang sentiasa berjaya. InsyaAllah, amin. Yang sentiasa berjaya. Jadi kita tahu Fawaz tu pada diri kalimah Fawaz tu iaitu yang sentiasa berjaya. Yang mana lam taqtarin bi zaman, dia tak membahaskan pasal zaman. Zaman ni kita tahu zaman ada 3 kan. Zaman kita ada madhi, zaman, okey, zaman madhi, tak terang yang ni, tak terang bos, warna biru tak terang. Masya-Allah, main warna. Mudhari' dengan tak ada dah. Sebab amar tu suruhan, dia bukan waktu lah. So amar tu boleh juga kalau kita letak, sebab dia menunjukkan pada hal ketika itu kan. Maksudnya, tapi zaman ni 2 je lah kan. Zaman ni, mudhari' ni sama ada hal ataupun mustaqbal. Mudhari' 2 hal, ketika itu ataupun akan datang. So itulah zaman. Madhi ni telah lalu, mudhari'
sama ada kita nak cakap ketika itu, ketika ini, ataupun benda yang akan datang pun kita pakai mudhari'. Tamam. Jadi wa yanqasimu ila thalathati aqsam. So apa nama isim ini dipecahkan kepada 3, iaitu jenis lah, dia ada pembahagian dia, iaitu sama ada isim tu isim zahir ataupun isim mudmar ataupun isim mubham. Baik, kita tengok fadhahiru. Banyak. Fadhahiru ma dalla ala musammahu bighairi qarinatin takallumin, bighairi qarinati takallumin atau khitabin atau ghaibatin. Itu apa yang menunjukkan ke atas nama tersebut tanpa ada qarinah. Qarinah maksudnya petunjuk. Tanpa ada petunjuk. Maksudnya tak perlu lagi petunjuk. Faham tak? Petunjuk daripada apa? Daripada takallum. Maksudnya takallum tu yang bercakap lah. Maksudnya ana, nahnu, dan sebagainya. Ana, nahnu tu takallum. Khitab ni yang ada depan mata. Maksudnya antum, anta, itu khitab. Ghaibah ni yang tak ada depan mata kita, ghaib. Dia, huwa, huma, hum. So tak perlu lagi kita nak sebut Zaidun, huwa Zaidun, tak sebut jelas Zaidun. Tak perlu lagi petunjuk. Maksudnya Zaidun ni kita tahu dah, kita sebut Zaidun, okey, ma'ruf Zaidun. Contohlah di kalangan kita tahu siapa nama Zaid dekat sini. So sebut je Zaid dan Zaidun. Tak perlu lagi nak ada petunjuk-petunjuk. Contohnya Fawaz, sebut je lah Fawaz, tak perlu ana Fawaz, cakap je Fawaz. Okey. So nak kata kat sini isim zahir ni kita jelas dengan benda tu, tak perlu lagi ada petunjuk. Contoh dia kata Zaidun, Amrun, Amr, Bakrun. Jadi kalau apa nama, okey, faedah sikit, Amr, kenapa kat sini kita sebut Amrun? Sebab nak membezakan satu, kita letak waw, supaya kalau kita, kenapa tak letak Amr? Tak payah ada waw, kenapa? Kena letak waw. Sebab tu kalau kita contohnya dalam bahasa Melayu nama sahabat Amr bin As, Amru al-As. Kenapa dalam bahasa Melayu kita sebut Amru? Sedangkan dalam bahasa Arab tak sebut pun Amru, sebut Amr je. Amr. Bukan Ammar, tak, Amr. Sebab apa nama, supaya membezakan daripada perkataan Umar. Sebab kalau kita tak letak waw, dia akan jadi Umar. Sebab Umar tak ada waw. Amr ni dia letak waw supaya nak membezakan tu. Sebutan dia Amr, bukan Amru, tak, Amr. Faham? Dan waw ni datang daripada mana? Waw ni datang daripada waw, kita panggil waw sariqah. Waw yang dicuri. Dicuri daripada mana? Daripada kalimah Daud. Daud. Asalnya Daud ada 2 waw, tapi ada satu waw tu. Dal alif Daud. Dal alif waw dal. Daud. Asalnya ada 2 Daud gitu. Tapi diambil letak dekat Amr, so Daud tinggallah satu waw, Daud. Tambahan saja. Okey. Kemudian Bakrun dan nama-nama lain lah. So nama-nama macam nama kita kata isim alam, nama yang jelas, itu adalah isim zahir. Jelas, faham? Tak perlu lagi petunjuk. Bila sebut orang kenal terus. Bakar, Zaid, Amr, Umar dan sebagainya. Adapun yang kedua, mudmar. Wal mudmaru ma dalla ala musammahu biqarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Apa yang menunjukkan ke atas yang dinamakan itu dengan apa? Dengan petunjuk biqarinah. Petunjuk yang macam mana? Petunjuk takallum. Takallum ni maksudnya contoh ana, nahnu, itu takallum yang berkata-kata. Dia tukar ganti nama. Kita kata macam kata ganti nama lah. Saya, kami, apa lagi? Gitulah. Khitab tu yang dekat depan kita. Faham tak? Kalian, anta, apa dia, kamu, anta, anti, antum, antuna dan sebagainya. Yang ada depan mata itu khitab. Faham tak? Ghaibah ni yang tak ada lah. Huwa, huma, hiya dan sebagainya. Kita tak payah panjang pun kat situ sebab semuanya jelas. Dan yang ketiga iaitu al-mubham. Mubham ni samar-samar. Maksudnya tak jelas. Siapa sebenarnya dia nak ceritakan ni? Gitu. Tu mubham.
Kalau huwa jelas, oh dia siapa, dia tu itulah kan, si Zaid tu. Tapi mubham ni dia samar-samar. Jadi apa itu mubham? Wal mubhamu ma dalla ala musammahu biqarinatin hissiyatin aw ma'nawiyyah. Dan apa yang menunjukkan ke atas yang dinamakan itu dengan petunjuk biqarinah, petunjuk yang jelas, hissiyah. Hissiyah ni maksudnya zahir lah, zahir. Petunjuk yang zahir ataupun petunjuk secara maknawi. Maknawi ni maksudnya macam kita kata dalaman lah. Maksudnya apa? Maknawi ni, maknawi. Apa bahasa Melayu dia? Itulah tersirat lah, macam tu. Petunjuk yang tersirat. Dia ada petunjuk tapi petunjuk tu tersirat. Begitu. Okey. Maka fal hissiyatu at-takallumu ma'al isyarah. Maka kalau yang zahir ni, yang nampak ni, tersurat ni, dia takallum tetapi menggunakan isyarat. Contohnya kan, isim isyarah. Hadha. Kan? Faham tak? Hadha. Zahir, orang nampak hadha. Contoh, anak tak tahu pun nama dia siapa. Tapi anak cakap hadha. Maksudnya, oh dia ni. Siapa dia ni? Okey, seorang lelaki yang pandai. Kan? Hadha rajulun an zakiyun, contoh. Kan? Hadha. So itu kita apa? Boleh gunakan sebagai kan, isim juga. Hadha tu, isim isyarah. Kan? Sebab dia berkata-kata menggunakan isyarat. Yang maknawiyah at-takallumu bidunil isyarah. Dia berkata-kata tapi tak ada menggunakan isyarah. Contohnya kalismil mausul, isim mausul. Isim mausul contoh yang macam alladhi tu kan. Isim mausul contohnya alladhi. Kan? Alladhi, alladhani ila akhirih lah. Kan? So dekat situ dia tak sebut, dia tak menggunakan isyarah. Kan? Tapi dia menggunakan isim mausul. Contohnya siapa? Orang yang handsome, contoh orang yang pandai, orang yang rajin, So orang yang rajin di dalam dewan ini, di dalam BP ni adalah so orang tahu orang yang paling rajin iaitu siapa nama tu? Lupa dah. Siapa? Razik. Orang yang rajin di dalam dewan ini adalah contoh, semua orang tahu, Razik paling rajin kat sini. Misal. So pakai perkataan yang mubham. Dia samar-samar. Tapi kita orang yang pandai dan sebagainya. Terus sikit lagi. Walismi alamatun kathiratun. Jadi isim ini dia ada alamat-alamat yang banyak. Maksudnya kita nak kenal kalimah tu, dia ni isim ataupun fi'il ataupun huruf. So isim ni dia ada alamat dia. Faham tak? Dia ada alamat dia. Anhaha maksudnya diletakkan, dibilang, dibilang oleh siapa? Ba'duhum, setengah daripada ulama nahwu. Dibilang ataupun dikira oleh ulama nahwu, setengah ulama nahwu, sampai berapa? Nayifin wa sittina alamah. Nayif tu maksudnya lebih lah, 60 lebih. Maksudnya alamat bagi isim ni ada 60 lebih. Tak tahulah berapa 60 berapa tu, tapi ada 60 lebih. Gitu. Faham tak? Naif tu maksudnya ziyadah ala lah, ziyadah ala sittin gitu. Faminha, tetapi yang kita letak kat sini penting-penting je. Yang muallif letak kat sini penting-penting je. Padahal banyak je alamat dia untuk kita kenal itu isim. Yang pertama al-khafdu. Maksudnya dia ini boleh dikhafatkan. Maksudnya boleh dikasrahkan lah. Kita kata mudahnya boleh dikasrahkan. Contohnya marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Jadi Zaid ni boleh dia khafatkan. Bila dia jadi khafat? Sama ada dengan huruf jar ataupun nanti dia jadi mudhafu ilaih dan sebagainya lah. Tapi dia boleh khafat. Faham? Kalaulah benda tu tak boleh khafat, kalau kita tengok dia ni kita pusing-pusing, kita tak boleh nak ajarkan dia. Kita tahu. Dia ni bukan isim ni. Macam tu. So kalau kita boleh, kita try. Dia boleh dikasrahkan, boleh dikhafatkan. Maksudnya dia tu isim. Kemudian yang kedua, sebab fi'il tak boleh nak
Tak boleh nak kasrah, kan? Faham tak? Wa tanwin. Maksudnya dia menerima tanwin. Contohnya marartu bi Zaidin. Dia boleh masuk tanwin. Kalaulah kita buat kita jumpa, oh, ini ada tanwin. Contoh kita baca kitab yang ada baris lah, kita kata macam biqarinatin. Tadi tu biqarinatin. Hisiyatin. Oh, maknanya dia ni isim, kata nama. Wa dukhulul alif wal lam. Boleh juga masuk alif lam. Alif lam ma'rifah kita kata. Kan? Contohnya at-talibu, kan? At-talibu ni alif lam. Dia boleh masuk macam mana? Gitu. At-talibu. Kan? Kalau kita cuba-cuba, tak boleh masuk alif lam ni. Maksudnya kalau kita kecuali lah, kan, dia tu isim alam. Faham tak? Kata nama yang dah jelas. Contohnya Zaid, mana boleh Az-Zaidu lagi? Tak, kita letak Zaidun je lah. Kan? So yang contohnya benda yang kata nama macam kata nama khas, kata nama am. Kata nama am kita boleh letak apa nama alif lam. Maknanya dia tu isim. Maksudnya kalau benda tu boleh masuk alif lam, dia tu isim. Kalau kata nama khas kita tak letak lagi dah alif lam. Contohnya Zaidun, Muhammadun, tak letak dah. Kemudian wasihatul isnad ilaih. Dia ini sahih untuk diisnadkan kepadanya. Wasihatul isnad ilaih. Okey, dalam kita ada isnad. Pada mana ni? Okey, dalam mana? Uish, tak ada padam ni. Sorry, tak nampak. Nervous. Okay, isnad. Okay. Kita ada isnad. Isnad. Okay. Isnad ni kita panggil isnad ni maksudnya yang boleh disandarkan. Maksudnya mestilah dua kalimat ke atas lah. Maksudnya kalau berdiri dengan diri sendiri tak bersandar, kita tak panggil isnad. Maksudnya isnad ni yang boleh disandarkan. Maksudnya mestilah dua kalimah dan juga ke atas. Dua kalimah. Musnad. Musnad ni maksudnya hukum lah, hukum. Gila mantik ni. Mahkum alaih. Okey, musnad hukum, yang menghukumkan. Maksudnya dia yang memberi hukum. Kalau musnad ilaih, dia ni dihukumkan. Mahkum alaih, dia ni dihukumkan. Contoh, kan? Kalau dekat musnad, kalau kita ambil jumlah fi'liyah, kan? Jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Nahwu qama Zaidun. Ni jumlah fi'liyah. Ni nahwu maksudnya. Contohnya qama Zaidun. Kan? Zaidun telah berdiri. So kat sini mana musnad ilaih? Hukum. Mana hukum kat sini? Okey, qama ni lah hukum. Yang dihukumkan siapa? Zaid. Maksudnya Zaid ni dihukumkan dengan berdiri. Itu maksud musnad. So kita kalau dekat jumlah fi'liyah, okey. Musnad jumlah fi'liyah, kemudian jumlah ismiyah, contohnya qama Zaidun qa'imun. Okey.
Kalau kita tengok dekat okay, kita nak kenal mana musnad kan. Kalau dekat jumlah fi'liyah kita tahu tadi kan. Apa dia yang menghukumkan dekat sini adalah fa'il. Betul tak? Fa'il. So fa'il dekat sini fa'il. Fa'il. Kemudian sini fa'il. Zaidun ni fa'il. Maksudnya apa nama yang menghukumkan adalah fa'il, yang dihukumkan maksudnya musnad ilaih dekat sini adalah fa'il, yang dihukum maksudnya yang disandarkan tu, contoh kita sebut qama sahaja, ada musnad sahaja. So tak jelas benda tu. Kan? Maksudnya kalau kita sebut isnad, dia mesti adalah musnad dengan musnad ilaih. Yang menghukum dan juga yang dihukumkan. Maksudnya qama ini adalah musnad. Kalau Zaid ini adalah musnad ilaih yang dihukumkan, mahkum alaih. Kalau dekat sini, okey. Kalau kat sini pula, kan kita ada jumlah ismiyah. Kan jumlah ismiyah. Zaidun qaimun, mubtada' khabar. Kan Zaidun qaimun, mubtada' khabar. So, mana musnad, mana musnad ilaih? Mana musnad? Zaidun ke qaimun? Zaid lah. Zaid musnad. Qaimun? Okey. Betul kat depa. Jadi qaimun ni qaim hukum. Kan? Yang dihukumkan dengan berdiri adalah Zaid. Maksudnya kalau mubtada' dia terbalik. Musnad ilaih duduk depan, musnad duduk belakang. Tapi kalau dekat fi'il fa'il, kan, musnad duduk depan, musnad ilaih duduk belakang. Dia terbalik. Itu kena tengok makna dia. Siapa yang menghukumkan kat sini? Kan, qaim maksudnya orang yang berdiri. Orang berdiri tu siapa? Kan, dia nak sandarkan kat siapa? Orang yang berdiri tu. Contohnya ana berdiri. Siapakah ana? Fawaz. Okey, nak sandarkan orang yang berdiri tu kepada Fawaz. So, orang yang berdiri tu adalah hukum, kan, musnad. Yang dihukumkan dengan berdiri, Fawaz tu kan dia berdiri. Dan dihukumkan dengan berdiri. So, dia adalah musnad ilaih. So, dekat mubtada' khabar, musnad duduk belakang, musnad ilaih duduk depan. Kalau dekat fi'il fa'il, musnad duduk depan, iaitu fa'il, musnad ilaih duduk dekat. Maksudnya fa'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaih. Kalau mubtada' khabar, kan, mubtada' itu musnad ilaih, khabar itu musnad. Itu lah. Sikit, 5 minit. Boleh tak? Boleh. Takut lebih 5 minit Kemudian wa huruful khafdi tis'atun. Huruf khafat, huruf khafat iaitu huruf yang senang kata huruf jar lah. Huruf jar. Huruf jar ada 9. Ini kita laju-laju je. Kita ada min, ila, an, ala. Ni hafai lah, hafai. Hafai. Supaya orang tanya, apa huruf jar? Kita tahu, min, ila, an, ala, fi, rubba, an, alba, wal lam, wal kaf. Min, ila, an, ala, wa, fi, wal ba, wal lam, wal kaf, wa, rubba. Ada 9. Dan setiap daripada huruf khafat ni, ada makna yang tersendiri. Bila kita pakai huruf tu, memberi makna yang tersendiri. Maksudnya, masing-masing ada makna tersendiri. Bukan semua makna yang sama. Huruf khafat masing-masing ada makna. Okey. Min, maknaha al-ibtida'. Min, maknaha al-ibtida'. Memberi makna kepada apa? Ibtida' apa bahasa Melayu? Permulaan. Permulaan. Contohnya nahwu kharajtu minad dar. Aku telah keluar daripada rumah. Maksudnya permulaan. Aku telah keluar daripada tu maksudnya permulaan. Ibtida'. Yang kedua ila. Maknaha al-intiha. Pengakhiran. Contohnya kharajtu ilal masjid. Kan permulaan dia keluar daripada mana? Betul tak? Itu permulaan. Contoh permulaan pagi ni kita keluar daripada rumah kita. Itu permulaan pagi kita. Berakhir di mana? Di BP. So kharajtu minad dar bukan berakhir tu maksudnya tu tak. Maksudnya sampai dekat mana? Itu pengakhiran kita untuk ketika itulah. Kharajtu ila al-masjid. Ke masjid. Kharajtu minad dar ila al-masjid. Contoh. So itu pengakhiran kita. Bukan pengakhiran hidup, tak. Okey. Kemudian an.
An maknaha al-mujawazah, melepasi, melebihi. Mujawazah tu melepasi. Faham tak? Contohnya, ramaitus sahma anil qaus. Aku telah apa? Menembak panah melepasi busur. Faham tak? Kan tarik panah macam tu kan, anak panah tu. So ramaitus sahma anil qaus. Qaus tu busur panah tu. So dia tembak, lepaslah, melepasi panah dia. Faham tak? Itu maksudnya an. Kemudian ala maknaha al-isti'la, ketinggian. Ala tu maksudnya tinggi, di atas. Itu ala. Contohnya rakib tu alal faras. Aku telah menunggang di atas apa? Di atas kuda. Maksudnya ketinggian, di atas. Kemudian fi maknaha al-zarfiyah. Contohnya al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam. Zarfiyah ni, zaraf ni kita tahu kan. Kita ada dua zaraf, iaitu zaraf zaman dengan zaraf makan. So fi ni berada di zaraf apa? Zaraf makan, tempat. So dekat sini fi ni memberi makna tempat lah, tempat. Sama ada di ataupun di dalam dan sebagainya. Al-ma'u fil kuzi, air itu di dalam cawan. Kuzu cawan. Okey. Wal ba maknaha at-ta'diyah. Ta'diyah ni maksudnya melalui. Melalui. Contohnya marartu bi Zaidin, nahwu marartu bi Zaidin. Aku telah lalu dengan Zaid. Maksudnya contohnya Zaid kat sini, jalan. Tu melalui lah. Faham tak? Tu maksudnya melepasi, melalui. Tu maksudnya ba tu bi, dengan. Ta'diyah tu dengan. Aku telah berjalan dengan Zaid. Marartu maksudnya melalui Zaid. Macam tu. Wallamu maknaha al-mulku, iaitu kepemilikan. Nahwu al-malu li Zaidin. Untuk, bahasa kita untuk lah, untuk. Harta itu milik, milik Zaid, untuk Zaid dan sebagainya. Wal kafu maknaha at-tashbih. Maksudnya perumpamaan. Okey, Zaidun kal badri, Zaid seperti bulan. Rubba maknaha at-taqlilu wat takthir. Memberi makna sedikit ataupun banyak. Contohnya rubba rajulin karimin laqituhu. Sedikit lelaki yang karim, pemurah, yang aku telah jumpa. Ataupun kita boleh pakai makna memberi makna yang banyak. Banyak lelaki yang aku telah jumpa, lelaki tersebut pemurah. Rubba rajulin karimin. Kata rubba, agak sedikit lelaki yang pemurah yang telah aku jumpa, ataupun agak banyak lelaki yang pemurah yang telah aku jumpa. Jadi wallahu a'lamu bissawab. Sampai situ sahaja. Semua faham lah? Jelas lah? InsyaAllah. Benda ni basic je lah. Hampa semua dah belajar kan? Jadi kita recap balik je, ingat-ingat balik supaya kita dapat aplikasikan dalam inilah pembelajaran kita. Jadi kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih.